Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan melaporkan tindakan pihak PDRM dan ATM hari semalam. PDRM dan ATM semalam telah mengadakan sebanyak 824 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 446,024 kenderaan. Sebanyak 37,128 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,798 telah 6,798 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 557 individu berbanding dengan 386 individu pada hari-hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 505 individu yang direman dan 72 individu yang diberikan jaminan polis. Semalam saya dah seronok apabila 3 hari berturut-turut jumlah tangkapan menurun. Tapi hari ini, hari semalam naik kembali. Jadi saya nak ingatkan bahawa PKP belum ditamatkan. Tindakan polis tetap seperti biasa, tegas dan keras kepada sesiapa saja yang melanggar PKP. Dan saya harap pematuhan ini juga dilakukan di kawasan-kawasan zon hijau. Walaupun zon hijau mengatakan bahawa menunjukkan tiada kes baru dan sebagainya ataupun sudah tiada lagi positif COVID-19, tetapi PKP, undang-undang PKP masih lagi terus diteruskan seperti biasa. Jadi jika berlaku pengengkaran pematuhan PKP di zon hijau, mereka tetap juga akan ditangkap seperti di tempat-tempat lain. Jadi tolong patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh polis dan tolong beri kerjasama kepada polis. Ada yang diviralkan di dalam media sosial misalnya. Ada seorang yang berumur ditangkap oleh polis. Saya dimaklumkan pihak polis biasanya menggunakan budi bicara mereka sebelum tangkapan dilakukan. Yang ditangkap biasanya setelah dinasihatkan beberapa kali oleh pihak polis dan masih berdegil, barulah pihak polis mengambil tindakan menangkap mereka. Jadi ramai yang menyalahkan polis seolah-olah tidak bertimbang rasa, tetapi sebenarnya polis telah menggunakan budi bicara mereka, menasihatkan mereka berkali-kali, tetapi yang terus berdegil akan ditangkap oleh pihak polis dan sebagainya. Jadi saya harap di mana saja zon pun tolong patuhi arahan pada pihak polis. Tunggulah, MKN sedang menyediakan SOP bagi setiap zon, sama ada zon hijau, kuning ataupun merah. Untuk berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 238 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 masih di dalam siasatan. Manakala 24 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 diberikan notis amaran dan 13 telah pun mengaku bersalah. Orang ramai boleh menyemak kesahihan berita melalui portal sebenar.my. Saya ulangi, sebenar.my. Sekali lagi, kerajaan ingin memberikan peringatan untuk berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihan. Nasihat saya, jika tidak pasti kesahihan berita tersebut, jangan dikongsi. Kerana yang berkongsi berita yang tidak palsu juga boleh diambil tindakan. Kita boleh lihat setiap hari kita menerima
berita-berita palsu, malah video-video palsu yang kadang-kadang boleh menaikkan kemarahan di kalangan rakyat. Dan jika berita ini palsu, yang menyebarkan berita tersebut juga boleh diambil tindakan. Seperti yang saya tegaskan, PDRM dan SKMM akan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa pun jika mereka menyebarkan berita palsu. Mengenai sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 4,150 operasi sanitasi termasuk di 13 zon merah. Sebanyak 8,035 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 86 operasi sanitasi yang meliputi di 35 zon merah dan zon kuning di 9 negeri, termasuk 31 operasi di Johor dan 17 operasi di Perak. Operasi sanitasi awam semalam merangkumi 34 bangunan kerajaan, 23 tempat awam, 39 pusat perniagaan, 5 kawasan PPR dan 4 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat 26 April 2020, sebanyak 215 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding 209 pusat kuarantin pada hari sebelumnya, yang mana 17,265 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,155 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Seramai 21,180 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 7,559 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai rakyat kita di Singapura yang ingin pulang ke tanah air, bagi mempermudahkan urusan di pintu masuk negara di bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor dan Kompleks Sultan Abu Bakar, iaitu di link kedua, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura akan mengeluarkan entry permit untuk masuk ke Malaysia bagi rakyat Malaysia yang berhasrat pulang. Bagaimanapun, mereka perlu membuat permohonan melalui email di alamat sini ya, stmsg@mhc.org.sg sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh kepulangan mereka. Permohonan telah pun dibuka dan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura telah menerima 900 permohonan setakat ini daripada rakyat Malaysia yang berada di republik tersebut. Bagi memastikan proses kepulangan berjalan dengan lancar, Majlis Keselamatan Negeri Johor, MKN Johor dan Jabatan Imigresen Malaysia telah membuat keputusan untuk menerima masuk 400 rakyat Malaysia sehari. Jadi dan seperti biasa, SOP biasa, rakyat Malaysia yang pulang dari Singapura akan dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin yang diwartakan. Cuma saya nak ingatkan, sesiapa rakyat kita yang ingin pulang mesti mendaftar dengan Pesuruhanjaya Tinggi Singapura untuk mendapatkan entry permit, dan mereka yang mempunyai pas entry permit itu saja yang akan dibenarkan masuk di pintu masuk negara kita. Jadi saya nak mengingatkan, kalau tidak ada entry permit tersebut, mereka mungkin
tidak dibenarkan untuk memasuki negara kita. Ramai pencinta haiwan yang bertanya, adakah klinik-klinik haiwan dibuka? Kerana jika klinik haiwan tidak dibuka, tentulah haiwan mereka yang sakit dan sebagainya tidak dapat dirawat. Jadi kerajaan bersetuju untuk membenarkan klinik-klinik haiwan, klinik veterina ataupun klinik dikenali sebagai klinik haiwan di luar-luar bandar dibenarkan beroperasi, tetapi perkhidmatan adalah berdasarkan temu janji. Pemilik haiwan boleh menghubungi klinik veterina berdekatan dengan lokasi yang mereka tinggal untuk mendapatkan tarikh temu janji terlebih dahulu. Ini bagi mengelakkan kesesakan berlaku di klinik-klinik veterina. Yes, kita benarkan untuk haiwan mereka dirawat, tetapi klinik tidak dibuka kecuali melalui temu janji. Ataupun jika klinik dibuka pun sekalipun mestilah melalui temu janji. Maknanya klinik hanya dibuka melalui temu janji semata-mata. Mengenai pengagihan topeng muka, seperti yang diumumkan sebelum ini, kerajaan telah pun mula mengagihkan topeng muka ke setiap rumah di negara kita. Sehingga semalam sebanyak 24.8 juta keping topeng muka telah pun diagihkan ke setiap isi rumah. Yang itu 81% daripada jumlah keseluruhannya topeng muka yang perlu diagih-agihkan. Seperti saya sebutkan, topeng muka telah pun mula dihantar ke Sabah dan Sarawak pada minggu lepas, tetapi proses pengagihan di Sabah dan Sarawak sedang dilaksanakan. Seperti kita tahu, Sabah dan Sarawak buminya tidak seperti di Semenanjung, dekat dan sebagainya. Setengah tu kena menggunakan bot panjang dan sebagainya untuk hantar ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi sebab itulah ianya memakan masa sedikit berbanding dengan tempat lain. Di Semenanjung hampir keseluruhan telah pun diagihkan, walaupun ada lagi tempat-tempat yang belum menerima kerana di proses pengagihan berlaku di setiap daerah dan mungkin ada sedikit kekangan masalah dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin minggu depan, tentu saya yakin proses pengagihan topeng muka akan dapat kita sempurnakan. Seruan saya, terus kekal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih.